Bersyukurlah dengan segala nikmat dan rezeki yang dikurniakan Allah. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Assalamualaikum dan salam hujung minggu buat semua penonton Nona. Semoga anda berada dalam keadaan baik-baik sahaja. Masa antara rezeki yang paling berharga. Urus masa sebaik mungkin dan gunakanlah kesempatan yang masih diberi. Moga kita tidak akan menyesal. Jadi, apa kata luangkan sedikit masa berharga anda bersama Nona kerana Nona inspirasi wanita buat semua. Menarik di Nona minggu ini. Satukan cinta bersama pasangan Raja Sehari. Kita kena besarkan lagi perasaan cinta kita. I love you infinity. Pengorbanan tiada sempadan demi kasih saudara. Suami saya pun banyak juga memberi semangat kepada saya lah. Banyak nasihat. Nasihat dia itulah saya jadi kuatlah. Masakan kampung istimewa dari Temerloh Pahang. Malu akan masak asam rom ikan baung. Memeterai ikatan cinta dalam sebuah majlis perkahwinan yang indah dan penuh bermakna sudah pasti menjadi dambaan setiap pasangan. Apatah lagi dengan kehadiran ahli keluarga dan rakan taulan yang menjadi saksi penyatuan dua jiwa. Ikan di laut, asam di darat, dalam periuk bertemu jua. Hati terpaut, janji diikat, atas pelamin bertemu jua. Nona raikan penyatuan mahligai cinta pasangan Datuk Dr. Nazri Han dan isteri. Aku terima nikahnya Tuan Nur Erni Rosemary binti Tuan Zahri dengan mas kahwinnya seutas rantai berlian dan seutas genang bertatah berlian. Di malam hari terang senegeri, bulan purnama di hujung Julai, Majlis Gahari bertambah seri menyambut kedatangan kedua mempelai. Bertemakan Beauty and the Beast, majlis resepsi diraih penuh gemilang. Dewan dirias indah oleh perancang perkahwinan Kayangan Galeri. Pengantin lelaki diarak masuk dengan iringan muzik, diikuti pengantin perempuan kelihatan manis mengenakan gaun putih sesuai dengan tema yang dipilih. Bukan mudah untuk memikat hati si dara, berkali dicuba, akhirnya berjaya. Pakar pelaburan saham berkongsi detik bermulanya pertemuan bersama Datin. Pertama, kami berjumpa dalam program saya. Saya ketika itu mengadakan sedikit ceramah pendidikan saham di salah satu universiti. Dari situ saya bertemu dengan isteri saya. Ketika itu dia sebagai student, tapi dari situlah kita lama-lama tu kita apa orang cakap tu terpancarnya bibit-bibit orang cakap sayang tu selepas beberapa bulan lah. Dan hari ini merupakan hari genap lah setahun. Saya berjumpa dengan isteri saya, Tuan Nur Erni. Firstly, saya suka dia yang cool and steady. Dan of course saya suka lelaki yang berusia sebab dia orang lagi matang. Dan dia orang boleh bimbing saya ke arah lagi depan kan. And yang paling penting dia orang kelakar. And dia suka lawan yang buruk dengan saya. Sebab saya ingatkan macam orang berusia ni kan serius je kan. Tapi tak. So, I happy dengan dia. And then one more thing, I suka lelaki yang corporate and intelligence. So that dia ada ciri-ciri tu.
Jarak umur bukan penghalang untuk membina ikatan kasih sayang dan menjalin rasa cinta antara kedua mempelai ini. Saya dah berpengalaman sebelum ni dalam rumah tangga. Saya rasa benda yang paling penting adalah kita hormat antara kita, respect itu penting, dan kita kena besarkan lagi perasaan cinta kita. Sebab cinta ni dia ada turun dan naik, ada turun naik. Kadang-kadang kita sibuk, bila kita sibuk, cinta kita tu pudar. Jadi kita kena pastikan kita sibuk dan cinta kita naik. Itu penting gila. So hormat tu penting. Sebab tu beza umur saya dengan dia 22 tahun. Saya yakin respect tu insya-Allah ada. Cuma saya kena memahamilah generasi muda ni, dan dia kena memahamilah saya yang mungkin generasi agak otai. Okey, pertama kali saya nak ucapkan terima kasih kepada suami saya sebab dah berikan saya segalanya dan berikan kasih sayang kepada saya dan kepercayaan kepada saya. Dan saya minta perkahwinan ini kekal sampai ke akhir hayat. Dan saya harap tiada apa-apa liku, walaupun ada pun kita selesaikan bersama-sama dan terus percaya each other, and communication is the key, right? Majlis dimeriahkan lagi dengan kehadiran keluarga kedua mempelai yang mengenakan baju kurung rona putih dan sut mengikut tema majlis. Selain keluarga, teman rapat dan rakan sekerja juga turut hadir memeriahkan majlis merpati dua sejoli ini. Mary, mudah-mudahan mereka akan hidup bahagia kekal hingga ke anak cucu, insya-Allah. Saya ucapkan berbahagia kekal sampai ke anak cucu. Semoga Mama minta Ernie pandai jaga Datuk sebaik-baiknya. Macam mana Ernie sayang diri Ernie mesti sayang abang macam tu juga. Dan selamat memasuki ke keluarga Mama. Saya ucapkan selamat pengantin baru untuk anak saya dan DDNK. Semoga berkekalan ke jannah. Saya bapa kepada pengantin perempuan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada hadirin yang datang sekalian dan selamat pengantin baru untuk anak saya dan DDNK. Saya mengucapkan selamat pengantin baru kepada kedua mempelai dan semoga berbahagia hingga ke anak cucu dan hingga ke jannah. Selamat datang ke keluarga kami dan semoga kita semua happy. So saya nak ucapkan tahniah kepada kakak saya lah dan selamat pengantin baru. Sebagai halwa telinga pada malam yang bermakna itu, majlis dimeriahkan dengan persembahan istimewa daripada penyanyi bersuara lantang Ziana Zain juga daripada Tia and the Band. Rakan selebriti tanah air juga turut hadir meraikan hari bersejarah kedua Raja Sehari. Assalamualaikum kepada Datuk dan Datin. Selamat pengantin baru. Semoga dikurniakan rezeki cahaya mata yang banyak dan semoga berbahagia hingga ke anak cucu dan semoga berbahagia hingga ke jannah. Yes. So, selamat pengantin baru. Bye. Kami nak mengucapkan semoga Datuk dan Datin bahagia berkekalan insya-Allah sehingga ke jannah, kekal bahagia dan dimurahkan dengan anak. Kita dah 2 tahun kahwinan. Apa lagi ya? Dah 2 tahun Okay, all the best. Good luck. Tak adalah. Yeah. So the key is be patient. And close your ears. Enjoy every moment. Enjoy your moment. Thank you.
Semoga ijab kabul ini orang kata berkekalan hingga ke jannah, dikurniakan cahaya mata yang soleh dan solehah. Semoga berjaya dunia dan akhirat. InsyaAllah. Amin. Memiliki sifat yang manja menjadikan Datin Tuan Nur Erni Rosemary begitu istimewa dari kacamata Datuk Dr. Nazri Khan. Okay, lastly, I nak cakap yang I sayang you sangat-sangat. I love you so much for everything you do to me. I love you too, sayang, so much. Hope we live ever after eternal till Jannah. I love you. I love you too. And I love you infinity. Thank you, sayang. Gelang emas di tapak tangan, tampak indah sungguh berseri. Cinta kasih biar berpanjangan, segar mekar kekal abadi. Sesungguhnya manusia itu memerlukan cinta, kerana cinta itu menjadikan hidup manusia lebih bermakna, bahagia dan sempurna, apatah lagi melalui ikatan perkahwinan yang dituntut agama. Memilih Sweden sebagai destinasi bulan madu, kedua mempelai ini tidak menolak jika dikurniakan cahaya mata sebagai penyeri keluarga. Kain songket halus tenunan dibawa orang masuk ke kota, sudah bertemu dengan pasangan, moga bahagia hingga ke syurga. Didoakan bahtera cinta yang dibina antara Datuk Dr. Nazri Khan dan Datin Tuan Nur Erni Rosemary Tuan Zahari dilayari dengan penuh kemanisan dan rasa cinta yang berkekalan. Panorama di sekitar Pulau Mutiara yang mengasyikkan dan memukau pandangan dapat dihayati dari puncak bukit. Jika anda inginkan suasana kehijauan yang dilatari flora dan fauna sambil menghirup secawan kopi panas, Kopi Hutan menjanjikan pengalaman yang berbeza. Relax kejap berkongsi lokasi istimewa ini yang terletak di Bukit Bendera, Pulau Pinang. Sekarang hidup itu cukup stres. Kadang-kadang kita kena cari semula jadi, dengar bunyi-bunyi burung, bunyi-bunyi serangga. Itulah konsep saya. Menikmati keindahan Pulau Pinang dari puncak Bukit Bendera antara peluang yang tidak harus dilepaskan sekiranya anda sampai di Pulau Mutiara. Menaiki tren funicular merupakan antara alternatif untuk sampai ke puncak Bukit Bendera. Perjalanan yang mengambil masa kira-kira 10 minit ini membolehkan pengunjung menikmati keindahan flora dan fauna sepanjang perjalanan. Bagi yang sukakan cabaran, mendaki melalui jalan denai yang disediakan antara pilihan yang ada selain menggunakan pacuan 4 roda untuk sampai ke puncak. Sebaik melangkah keluar dari tren, lokasi pertama yang anda temui adalah viewing deck. Platform ini menempatkan beberapa buah teropong untuk pengunjung menikmati panorama bandaraya Pulau Pinang dalam pusingan 180 darjah. Selesai bergambar sebagai kenang-kenangan, pengunjung boleh singgah di Gate House untuk menghayati sejarah Bukit Bendera. Seharian menikmati pemandangan di sini, apa kata singgah sebentar di kedai Kopi Hutan untuk menikmati hidangan kopi yang enak. Cara kita sekarang hidup itu cukup stres. Kadang-kadang kita ingat kita mau sesuatu yang boleh tenangkan fikiran kita. Habis kadang-kadang kita kena cari semula jadi, dengar bunyi-bunyi burung, bunyi-bunyi serangga. Itulah konsep saya yang dapat sini dan saya tubuhkan satu kafe dalam hutan. You berasa kita cukup tenang kalau kita duduk dalam sini. Dalam hutan macam orang kata, seronoknya duduk dalam hutan. Dari sanalah konsep saya. Bagi pemiliknya, Eric Leong Hyong Hin, sebagai seorang pereka landscape, minat dan cintanya yang mendalam terhadap tumbuh-tumbuhan serta alam semula jadi memberi ilham untuk dia membuka Kopi Hutan.
Tapak kedai ini merupakan lokasi asal di mana pokok periuk kera membiak. Terdapat pelbagai spesies periuk kera boleh didapati di sini dan Eric tidak keberatan berkongsi pengetahuan mengenai tumbuh-tumbuhan yang ada. Bukan saja dapat menikmati hirupan kopi panas, pengunjung juga bakal ditemani Eric untuk berkongsi cerita tentang keindahan alam yang pastinya mendamaikan dan menarik perhatian. Berada pada ketinggian 730 meter dari aras laut, kedai kopi ini menjadi satu-satunya kedai kopi yang tertinggi di Pulau Pinang. Selain menawarkan pemandangan yang indah, menu kopi hutan juga wajib untuk dicuba. Jemput minum. Kopi pastinya menjadi minuman wajib buat pengunjung yang datang bertandang. Air kopinya dibancuh dengan kaedah tersendiri dan menjadikannya lebih istimewa. Menggunakan teknik mocha pot, Eric mengekstrak biji kopi bagi menghasilkan air kopi yang pekat. Namun bagi mereka yang bukan penggemar kopi, hidangan teh turut ditawarkan. Aneka kek dan pastri juga disediakan sebagai pemanis mulut untuk dinikmati bersama keluarga mahupun sahabat handai. Kami sekeluarga bercuti ke Pulau Pinang. Jadi sebaik daripada betul daripada Kuala Lumpur hari ini, terus kami ke Bukit Bendera untuk kopi hutan. Saya rasa tempat ni memang sangat sesuai untuk kita lepak lah kan. Sekarang orang suka sangat lepak. So taraf dia lain sikit as compared tu kalau kita minum di kedai mamak. Kebetulan kita pergi Penang, jadi kita nak try lah, cuba nak tengok rasa macam mana minum kat dalam hutan, rasa macam mana rasa kopi kat kedai ni kan. Jadi kita cuba, husband pun bawa family semua datang sini. Konsep ni saya tengok, saya suka sebab dalam hutan and then kita rasa relax, tenang, lepas tu yalah dekat dengan orang kata dengan alam. Beroperasi setiap hari dari jam 9 pagi hingga 5 petang, kedai ini menjanjikan pengalaman yang berbeza. Serangga, ular, macam-macam memang ada. Ini rumah depa kan. Kita cuma tumpang saja. Itu maksud masa perniagaan kita pun dari pagi sampai petang saja. Lepas itu kita kena bagi baliklah masa yang ini pulang pada makhluk-makhluk yang kita serangga-serangga sini, yang apa haiwan-haiwan yang duduk sini, kita kena pulang berdepak balik. Ada orang tanya, apa you tak mau buka lagi sampai malam kah? Kita tak boleh. Kita kena pulangkan masa itu untuk yang hidup ni, yang tuan-tuan rumah sini. Jauh perjalanan, luas pemandangan. Kepada yang pertama kali berkunjung ke sini, perkhidmatan bagi atau kereta yang disediakan di dataran Bukit Bendera turut memberi kemudahan kepada pelanggan untuk tiba di lokasi dengan cepat. Selain dapat menikmati keindahan panorama alam yang segar menghijau, tempat ini juga adalah pilihan yang sesuai untuk membawa anak-anak mengenal habitat alam yang jarang-jarang ditemui. Destinasi percutian yang menjanjikan pelbagai pengalaman menarik ini antara lokasi yang perlu ada dalam senarai percutian anda sekeluarga. Berkunjung ke Bukit Bendera Pulau Pinang pastinya menjadi kenangan manis yang berharga dan tidak mungkin dapat dilupakan. Kediaman teras 2 tingkat dengan keluasan 15 x 55 kaki persegi menjadi lokasi pilihan Nona minggu ini. Rumah yang berusia lebih 30 tahun ini dibeli semula oleh Puan Nurul Huda Muhammad Najib dan suami Encik Ahmad Fauzi Mahat. Diubah sesuai dengan gaya moden minimalis, kediaman ini mengetengahkan konsep yang mula popular di negara Jepun sejak tahun 2004 iaitu Muji House. Konsep ini menampilkan elemen kayu pada perabot dan dekorasi dengan penampilan rona yang lebih cerah.
Uniknya kediaman ini, kedudukan tangganya di tengah-tengah rumah bertindak sebagai pembahagi antara ruang tamu dan ruang makan. Masakan kampung memang tiada tandingannya. Setiap negeri pasti ada keunikan hidangan yang mampu menambat selera sesiapa sahaja. Minggu ini, Nona bawakan resepi istimewa dari daerah Temerloh Pahang yang jarang-jarang diketahui oleh masyarakat di bandar. Bersama Samia Zainuddin yang popular di laman TikTok dengan gelaran Maklum Kitchen berkongsi resepi air tangan gulai ikan asam rong. Menjalani kehidupan yang tenang dan indah di kampung memang tidak ternilai harganya. Perasaan dapat menghirup udara segar di waktu pagi dan mendengar siulan burung sambil menikmati alam semula jadi amat mengasyikkan. Lebih menarik lagi apabila banyak sumber alam di sekeliling rumah yang boleh dijadikan bahan masakan. Kampung Teluk Sentang, Temerloh Pahang. Samia Zainuddin atau mesra dengan panggilan Mak Long berkongsi resepi asli dari Jerantot Pahang yang kini semakin dikenali di seluruh negeri Tok Gajah ini. Mak Long, bahan-bahan hari ini kita nak masak masakan apa? Dan hari ini Mak Long nak kongsikan resepi asam rom ikan baung. Bahan-bahan yang diperlukan untuk resepi ini adalah terung dayak, batang keladi, bunga kantan, terung telunjuk, terung pipit, daun kesum, kunyit hidup yang ditumbuk, petai, cili api yang ditumbuk, asam keping, ikan baung kenerak dan air sekali pes asam rong buah perah. Okey, Mak Long akan bermula untuk masak resepi ni. Asam rom ikan baung ya. So, pertama Mak Long akan masukkan pes asam rom dalam periuk. Lepas tu Mak Long akan letak lada. Cili api ya. Cili api ni ditumbuk dulu. Lepas tu Mak Long akan masukkan kunyit. Kunyit hidup ditumbuk. Ya. Lepas tu Mak Long akan letak asam 3 keping. Dan Mak Long akan masukkan air dahulu. Kita akan renehkan di atas dapur dahulu. Bila selepas mereneh baru kita letakkan bahan-bahan lain. Masukkan air secukupnya mengikut kepekatan kuah yang diinginkan. Selain buah perah yang dijadikan pes asam rong, biji getah juga sering digunakan bagi menggantikan buah perah yang sukar ditemui untuk memasak resepi ini. Okey, letakkan atas api, bagi dia mereneh dulu ya. Selain bahan-bahan yang digunakan tadi, anda juga boleh memasak resepi asam rong ini menggunakan labu, pucuk paku dan pelbagai jenis sayuran mengikut cita rasa masing-masing. Gulai kita dah mereneh, so Mak Long akan isikan bahan-bahan yang lain. Okey, Mak Long akan isikan bahan-bahan ni semua. Okey. Terung asam. Dan juga keladi lambuk. Okey, so biarkan dia mereneh sekali lagi, lepas tu baru kita isikan asam dan juga gula sedikit. Mak Long akan masukkan gula dulu ya. Masukkan gula sedikit. Lepas tu masukkan garam. Okey. Lepas tu Mak Long akan masukkan ikan baung. Ya. Ikan baung ni. Okay. So biarkan dia mereneh ya. Lepas tu baru kita rasa. Ikan kita dah masak ya. So Mak Long nak isikan
dengan petai untuk yang akhir sekali ya. Mana Fa ni? Fa? Maklum. Fa baru basuh pinggan dekat dapur. Maklum nak Fa tolong? Ya, ni dah masak dah. Nanti Fa tolong kacau. Boleh? Maklum nak pergi ambil pinggan untuk hidang ya. Okey Maklum. Maklum, Ya. untuk resepi ni selain ikan baung, kalau Fa nak ikan kembung macam boleh? Sebenarnya ikut cita rasa masing-masing. Boleh dah hidang tu, dah masak dah tu. Okey, tak sabar Fa nak rasa. Nanti Fa kita pegang. rasa ya. Okey. Kita rasa. Baik panas ni. Okey. Wah, bau pun Maklum. Ish, wangi. Fa tak sabar nak rasa ni. Nanti kita rasa ya. Okey Maklum. Okey. Kita makan. Ambil pinggan tu. Okey Maklum. Okay. Banyak betul masakan Maklum hari ni. Ini semua masakan kampung. Gulai ikan asam rong ini amat sesuai dihidangkan bersama sambal jering, sambal tempoyak dan ulam-ulaman. Sesekali menikmati masakan sebegini, pasti dapat mengimbau kenangan ketika makan bersama keluarga di kampung selain mampu mengeratkan lagi hubungan silaturahim. Maklum, sedap sangat tadi Fa makan Maklum. Tapi dari tadi Fa tertanya, macam mana Maklum buat pis asam rong? Oh, okey. Pis asam rong ni berasal daripada buah perah dijemur selama 7 hari, kemudian dibuka untuk mendapatkan rom di dalamnya. Rom tu maksudnya isi dia. Mungkin penonton di rumah juga boleh mencuba membuat pis asam rong selain mencuba resepi yang dikongsi oleh Maklum sebentar tadi. Betul Maklum? Ya, betul. Selamat mencuba. Selamat mencuba. Gulai ikan asam rong antara hidangan tradisional yang tak laput di hujan, tak lekang di panas. Pastinya resepi turun-temurun ini menjadi kebanggaan masyarakat Pahang yang sentiasa mengangkat keunikan hidangan tradisinya. Menjaga dan membahagiakan keluarga sudah menjadi tanggungjawab setiap ahlinya. Namun jika diuji dengan dugaan yang berat, ia pasti menuntut pengorbanan yang besar ertinya. Kisah yang ingin kami paparkan minggu ini adalah tentang seorang wanita yang cekal dan ikhlas dalam menjaga 6 orang adik-beradiknya yang mengalami masalah mental. Walaupun setia menjalankan tanggungjawab sebagai isteri dan juga ibu, wanita hebat berusia 38 tahun ini tidak pernah mengeluh dengan pengorbanan yang dilakukan. Ikuti ketabahan Haslina Musa dalam Inspirasi. Temerloh, bandar kedua terbesar di Pahang. Ia terletak di antara persimpangan Sungai Pahang dan Sungai Semantan. Di daerah ini terdapat sebuah kampung yang diberi nama Kampung Baru Lebak. Suasananya tenang dan mendamaikan. Kampung ini juga ada sebuah keluarga yang menjalani kehidupan penuh cabaran. Tidak seperti yang lain, keluarga ini punya 1001 kisah dalam menempuh ranjau kehidupan penuh onak dan duri. Kehidupan Haslina Musa diuji dengan dugaan yang tidak pernah disangka. Dia menggalas tanggungjawab untuk menjaga 6 daripada 13 adik-beradiknya yang mengalami masalah mental. Pada 2017, Haslina kehilangan ayahnya Musa Singah selepas 4 tahun pemergian ibunya. Bagaikan hilang tempat bersandar, dia mengambil alih peranan sebagai ibu kepada adik-beradiknya itu. Ayah saya meninggal 2017. Dulu sebelum pada tu ayah saya dah menjaga diorang semua ni. Lepas tu lepas kematian ayah saya dah pula ambil alih tugas untuk menengok mereka ni dah. Tengok dia yang jaga, maknanya kita rasa macam biasa kan. Bila saya dah ambil alih tu, saya rasa memang mencabarlah. Lepas tu kadangnya ada orang sisihkan kita, tak nak kawan kita. Kan kita pergi kenduri pun macam tu juga. Kalau tengok kita ni, macam tak nak tegur je kan. Macam saya ni buat hari saya je lah. Kalau kita nak pergi mana-mana macam orang tak apa nak dengan kita ni.
Tidak dapat dinafikan, menjaga keluarga yang mengalami masalah mental bukanlah hal yang mudah. Setiap daripada mereka memiliki karakter yang berbeza dan ia bukanlah sesuatu yang dapat difahami dalam masa yang singkat. Ada kalanya Haslina perlu melayan kerana setiap adik-beradiknya umpama melayan anak kecil yang memerlukan kasih sayang dan perhatian yang rapi. Ada kerenahnya, ada yang kadang makan pun memilih kan. Ada orang ni kan, kadang nak, kadang tak nak. Ada yang makan ubat ni memang dia makan lah ini pemakan kan. Kadang ada juga yang buat perangai, suka bercakap kuat-kuat macam marah-marah kan. Biasalah orang macam itu kan. Lepas tu kalau dia yang suka naik motor tu, kalau dia kena pergi rumah orang, kalau dia kena marah orang, dia balik rumah dia suka buka radio kuat-kuat. Dia nak lepaskan marah dia tu, melalui muzik je lah dia marahnya. Macam tu. Walaupun kesihatan mental mereka tidak sempurna, ia bukanlah penghalang buat keluarga ini untuk berkasih sayang. Haslina dan kakaknya Musalmah sentiasa berkongsi kisah suka duka mereka bersama. Dia pun suka mengemas kan. Kadang kalau hari raya, kalau benda dia nak beli apa-apa, dia kan suka macam nak kecantikan kebersihan kan. Suka nak bersuka beli macam kapet. Kita tolonglah dia, hantar dia pergi beli barang-barang macam tu. Menganggap setiap dugaan seperti pengembaraan yang tidak diketahui penghujungnya, Haslina tidak menyesal dengan ujian yang dijalani ini. Sebaliknya, dia bersyukur diberi peluang untuk berbakti kepada keluarga. Bertuahnya Haslina, biarpun berdepan dengan dugaan yang sangat mencabar, dia mendapat sokongan yang berterusan daripada kakaknya Muslaili dan suaminya Ahmad Ridwan. Pada akak Muslaili saya ni kahwin, dia pun banyak juga beri sokongan pada saya. Kalau apa-apa hal dalam rumah ni, apalah macam masuk hospital ke apa ke, saya akan cakap dengan dia lah. Macam dia boleh bantu saya dari segi macam kewangan. Saya ni lah, saya akan bagi tahu dia lah. Dia boleh bantulah sedikit sebanyak dia boleh membantu. Setiap kali Kak Muslaili datang tu, suami dia akan hantar dia lah pagi. Kalau dia tidur, suami dia ambil pula lah. Sehari dua kali tu suami dia akan ambil. Lepas tu dalam aktiviti kalau dia balik tu, dia akan masak lah untuk adik dia ni juga. Mempunyai pasangan yang memahami dan setia bersama adalah sebuah anugerah yang terindah daripada ilahi buat Haslina. Sokongan keluarga sangat penting dalam kehidupan seseorang individu, tidak kiralah dalam bentuk apa sekalipun, besar atau kecil sumbangan itu. Seperti suami Haslina, Ahmad Ridwan yang sudah menjadi rutinnya untuk memotong rambut ipar duanya setiap bulan. Dengan sokongan yang diberikan, sudah pasti sedikit sebanyak membantu meringankan beban Haslina dalam menjaga adik-beradiknya. Macam suami saya pun banyak juga memberi semangat kepada saya lah. Banyak nasihat. Nasihat dia tu lah saya jadi kuat lah. Dia kata, kalau awak kena kuat ke apa, saya pun kuat. Dia kata, kalau awak lemah, saya lemah juga lah. Maknanya dua-dua. Memang ni lah, suami saya terima kasih banyak lah. Sebabnya dia banyak sangat membantu saya. Saya tak tahu dia cakap macam mana. Saya sebok tu lah, sebok sangat. Saya tahulah, Allah yang tahu pasal saya. Saya rasa tanpa dia dah kan, bagi sokongan saya rasa saya memang tak duduk sini lah. Mak mentua saya lah, dia banyak juga beri saya nasihat. Cakap kalau adik-beradik awak tu tak ada macam tak makan benda makanan, jangan sampai tak ada. Cakap. Itu saya macam, mak mentua saya ni macam, dia macam apa ni, dia tahu apa yang saya lalui tu. Walaupun ada yang menganggap hidup Haslina bagai ikan digulai sudah melompat, dia tetap berdiri teguh demi amanat daripada arwah ayahnya. Arwah ayah saya ada berpesan lah. Sebelum dia pergi tu dah dia cakap, awak tengok-tengokkan lah. Maknanya abah tak lama dah ni. Tapi bagi saya tu cuma gurauan lah kan. Kalau orang tua kan suka gurau, tapi kita tak tahu itu benda yang dia cakap tu memang dia akan pergi. Sebelum tu 2 bulan sebelum dia pergi. Dia seorang yang tabah lah. Dia boleh tolong menjaga dia orang kan. Sedangkan dia sendiri pun dia boleh yang kata kalau nak ikutkan dia boleh je nak keluar pada sini ke apa kan. Tapi dia sanggup untuk menjaga.
abang-abang dan kakak yang sakit lah. Ini salah satu macam Allah nak tegur juga kan masyarakat juga. Mana ada yang macam ini pun untuk mencari pahala pun boleh kan. Daripada sinilah untuk menjaga ni. Ini sebahagian daripada ujian yang saya terima ni. Itu saya reda lah dengan ujian ni. Saya berharap sangatlah kan saya dapatlah berkongsi semua ni untuk semua orang. Biar orang tengok macam mana kita nak membela nasib dia orang ni juga. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Setiap insan diuji dengan dugaan yang berbeza. Namun apa yang penting adalah sejauh mana seseorang itu kuat untuk bertahan menjalani takdir yang tertulis. Ketabahan dan kesabaran wanita cekal ini wajar dijadikan contoh dan inspirasi buat semua. Mula berkebun sejak awal pandemik, aktiviti bercucuk tanam yang pada mulanya sekadar hobi kini menjadi rutin hariannya. Berbakti di atas tanah seluas 0.25 ekar dengan pelbagai sayur-sayuran seperti kailan, pakcoy dan juga kangkung telah memberinya hasil yang lumayan untuk dinikmati. Ikuti perkongsian tip penjagaan tanaman sayuran berkhasiat dan segar bersama Muhammad Safiuddin Mat Syom dalam segmen Dekor Laman. Muhammad Safiuddin Mat Syom atau lebih mesra disapa AP berusia 33 tahun dan berasal dari Sabak Bernam, Selangor. Pemuda lepasan Politeknik ini tekad meninggalkan kerjaya dalam bidang binaan dan memilih untuk mencurah tenaga mudanya dengan berkebun. Saya tengok dekat Instagram cara orang luar berkebun. Diorang menggunakan satu sistem agriculture. Jadi saya tertarik dengan sistem tu. Jadi saya cuba buat untuk berkebun. Memanfaatkan tanah seluas suku ekar di kawasan rumah keluarganya, ia membuahkan hasil lumayan yang segar serta berkhasiat dengan tanaman seperti kangkung, bayam Brazil, lada hitam, kailan dan beberapa lagi tanaman sayuran yang sering digunakan dalam menu masakan harian. Bila kita tanam sendiri, kita dapat menikmati sayur yang fresh berbanding sayur-sayur yang dijual di market. Maksudnya bukan yang dijual tu tak fresh. Cuma daripada tanaman kita, kalau kita nak gunakan, kita harvest dan kita terus masak. Dari situ dia punya rasa tu ada kelainan sikit lah, lebih segar lah berbanding yang sayur yang kita beli sebelum ni. Selain menanam tanaman sayuran, Epi turut menanam bunga-bungaan di sekitar kebun yang diusahakannya. Ini kerana serangga akan lebih tertarik dengan warna bunga berbanding tanaman lain. Dan ini dapat mengelak tanaman sayuran rosak diserang serangga dan secara tidak langsung dapat menghasilkan proses pendebungaan secara semula jadi. Selalunya untuk kita mula bercucuk tanam, kita perlu salah satunya tempat kita kena pastikan tidak banjir. Okey, kedua pencahayaan yang mana tak semua tanaman memerlukan cahaya yang banyak. Okey, yang ketiga keinginan dan keperluan rumah kita. Maksudnya apa yang kita perlu ataupun apa yang kita suka dan keperluan untuk kita masak. Kebelakangan ini, berkebun dan menanam sendiri sayur-sayuran sudah menjadi fenomena sihat dalam masyarakat kita. Namun ada sebilangan yang tidak mempunyai ruang yang cukup untuk bercucuk tanam. Bermacam cara dilakukan bagi menanam sendiri tanaman mereka. Pelbagai kawasan seperti ruang balkoni, ruang belakang rumah dan sebagainya cuba dimanfaatkan sebaiknya. Kalau tempat yang terhad dan tak terlalu besar, kita boleh buat tanaman secara hidroponik. Lepas tu ada aquaponik yang dalam skala agak kecil yang tidak besar. Ataupun kita tanam di dalam pasu. Antara tanaman-tanaman yang sesuai selalunya macam pandan, serai, pokok cili yang tidak terlalu banyak memerlukan cahaya matahari.
Ketidaktentuan cuaca menjadi cabaran besar buat pemuda ini. Kekerapan hujan yang membasahi bumi menyebabkan sebahagian tanamannya rosak dan ada juga yang diserang kulat. Namun ia tidak mematahkan semangat anak muda ini untuk terus berbakti kepada tanah. Untuk penjagaan tanaman kita, paling penting kita kena pastikan tanaman kita cukup air. Sehari sekurang-kurangnya 2 kali kita perlu siram tanaman kita. Waktu pagi dan waktu petang. Saya menggunakan cara tradisional, konvensional lagi. Siram secara manual. Saya akan siram dalam pukul 7 hingga ke pukul 9 dalam waktu pagi. Petang pukul 5 saya akan siram untuk kali kedua. Untuk penjagaan kawalan serangga, seminggu 2 ke 3 kali saya akan buat kawalan serangga dengan menggunakan cuka kayu. Itu sebenarnya tergantung pada serangan yang kita hadapi dekat kebun kita lah. Menurut AP, untuk penggunaan baja, ia bergantung kepada jenis tanah. Kebiasaannya, ada 3 jenis baja yang sering digunakan pekebun, iaitu baja sebatian atau baja NPK, baja organik dan baja AB. Tambah AP, baja organik adalah baik untuk ekosistem tanah tetapi tidak bagi tanaman dan AP menyarankan penggunaan baja sebatian untuk mendapatkan hasil yang lebih sihat. Bagi yang menggunakan teknik fertigasi, baja AB adalah baja yang sesuai untuk digunakan. Saya berharap akan datang lebih ramai lagi orang bercucuk tanam di rumah sendiri mengikut keperluan dan keinginan masing-masing. AP sedang merencana untuk membesarkan lagi kebunnya dan menanam lebih banyak sayuran dan tanaman lain bagi tujuan komersial. Pemuda ini percaya berbudi kepada tanah bukan sahaja menguntungkan, malah ia mampu menghilangkan tekanan dan memberi nikmat percuma untuk semua. Jalanilah hidup dengan sabar dan tenang walau ada ketikanya kehidupan kita diuji dengan pelbagai dugaan dan cabaran. Laut mana yang tidak berombak, bumi mana yang tak ditimpa hujan. Namun kemanisan pasti menanti jika kita berjaya menempuhinya. It's our challenges and obstacles that give us layers of depth and make us interesting. Kata-kata inspirasi daripada Ellen DeGeneres itu mengakhiri siaran Nona kali ini. Jutaan terima kasih diucapkan kepada pemilik kediaman Puan Nurul Huda Muhammad Najib dan suami Encik Ahmad Fauzi Mahat di atas kesudian menerima kunjungan kami minggu ini. Seperti biasa, layari laman Facebook, Instagram dan TikTok kami di TV3 Nona dan pastikan temu janji anda bersama kami lagi minggu hadapan. Nona, inspirasi wanita buat semua. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga